Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Daripada Alqamah, daripada Amrullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. Maksudnya, kata Amrullah bin Mas'ud, daripada Amrullah bin Mas'ud, beliau pernah ditanya seorang lelaki yang menikahi seorang wanita sementara dia belum menyebutkan maharnya dan belum mencampurinya sehingga laki-laki itu meninggal. Ibnu Mas'ud menjawab, isterinya itu berhak memperolehi mahar seperti wanita lain pada kaumnya tanpa dikurangi dan dilebihkan, dan dia wajib beriddah dan dia berhak mendapatkan warisan. Lalu Ma'qil bin Sinan al-Ashja'i berdiri dan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan pada Birwa' binti Washiq, seorang wanita dari kalangan kami, seperti apa yang telah engkau putuskan. Maka Ibnu Mas'ud amat gembira dengan perkara itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni menceritakan bahawasanya pernah berlaku di zaman Abdullah bin Mas'ud selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada seorang lelaki dia berkahwin dengan seorang perempuan. Di dalam akad nikah dia tidak menyebut mahar kahwin. Kemudian selepas daripada berkahwin, lelaki itu belum lagi bersetubuh dengan isterinya. Kemudian lelaki itu meninggal dunia. Maka orang tanya, bagaimanakah hukum isteri dia? Maka Abdullah bin Mas'ud hidup fikir, hidup tengok kepada dalil, tengok kau tu, tengok kau ni, maka dia buat keputusan bahawasanya wajib kepada keluarga bagi lelaki memberi mahar kahwin kepada perempuan tersebut daripada harta peninggalan lelaki. Dah kau mana? Sebab mahar kahwin tidak ditetapkan dalam akad nikah. Mahar kahwin saat itu perlu diberi keluarga lelaki perlu memberi kepada perempuan tersebut mahar kahwin daripada harta peninggalan lelaki itu. Qada mana? Qada yang sesuai dengan perempuan tersebut. Kena tengok bagaimanakah adik-beradik dia,
mak dara dia, keluarga dia, itu nama dia mahar mithil. Mahar mithil ni mahar tengok orang hak yang setaraf dengan dia. Baik, kemudian lepas daripada bagi mahar mithil, kata Abdullah bin Mas'ud, perempuan itu wajib kena beriddah selama 4 bulan 10 hari walaupun suami dia tidak bersetubuh dengan dia. Ini kita kena ingat. Masalah kalau cerai hidup sebelum daripada bersetubuh, hak tu tak ada iddah. Orang puang diceraikan oleh suami sebelum daripada bersetubuh, lepas nikah dak dam dia benda cerai dah. Dak kena kat mana? Jadi mungkin hak lelaki mengah bodoh panggil. Mengah bodoh. Ada silap kena warna, dak tahu naik minyaknya cerai dak setarang. Dak dam dia benda lagi. Tak ada iddah. Nak rujuk balik tak boleh dah. Kau nak pula kena nikah balik. Kalau dia cerai hidup tidak ada iddah. Kalau dia tidak, setuh lagi. Tapi kalau cerai mati, walaupun tak setuh, tetap perempuan itu mesti kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Baik, ini adalah keputusan yang telah diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, perempuan itu berhak mendapat pusaka daripada harta peninggalan suami dia. Perempuan itu berhak mendapat harta pusaka daripada peninggalan suami dia. Baik, banyak mana hak tu kita bincang dah sebelum daripada ni, iaitu sebanyak ke tak bincang lagi tak ingat dah bincang ke dah. Bincang kitab mana lupa dah. Banyak sebab kita baca 2-3 kitab kan, banyak kitab kita baca. Jadi kita tak ingat dah kitab mana kita bincang. Jadi kalau tak ada anak, tak ada cucu, maka isteri dapat 1/4. Kalau ada anak, ada cucu, isteri dapat 1/8. Baik. Kemudian apabila Abdullah bin Mas'ud membuat keputusan itu, meletakkan hukum begitu, Abdullah bin Mas'ud ketika dia meletak hukum tersebut begitu, dia tidak tahu bahawasanya benda itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Cuma dia melihat kepada dalil, mengikut ijtihad dia. Dia kaji daripada Quran, kaji daripada hadis, gitu keputusannya. Kemudian ada seorang sahabat yang dikenali sebagai Ma'qil bin Sinan al-Ashda'i. Dia kata lagu mana? Lepas daripada Allah Mas'ud menyatakan hukum tersebut, dia kata, hak yang mengkabur saat itu, gitu hak Rasul kabur. Sebab ada seorang perempuan di kalangan kami yang dikenali sebagai Birwa' binti Washiq. Dia Birwa' binti Washiq ni, dia boleh baca dua. Barwa' boleh baca, Birwa' pun boleh baca. Baik. Dia hak yang masyhur di sisi ulama hadis baca dengan Birwa'. Yang masyhur di sisi ulama fiqh baca dengan Barwa'. Boleh baca belaka lah. Tak ada masalah lah. Seorang perempuan nama Birwa' binti Washiq, yang mana dia kematian suami, dan suami dia dah nak setuh dia, mahar kahwin belum lagi disebut. Maka Rasulullah meletakkan hukum sebagaimana hukum hak yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka sudah pastinya lah Abdullah bin Mas'ud terlalu gembira lah. Jadi benda hak yang dia hukum saat ni itu, walaupun tidak dengar daripada Rasulullah, tapi bertepatan dengan apa hak yang pernah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ta fi sadaqi imra'atin mil asawiqan aw tamran faqad istahal." Maksudnya, barang siapa yang telah memberikan tepung atau kurma sebagai mahar kahwin kepada wanita, maka dia telah menghalalkan wanita tersebut. Maksudnya, dia tidak disyaratkan mahar lah, tidak disyaratkan tinggi mahar kahwin, bukan bagi tepung je ataupun bagi tamar je, yang ada nilai dia lah. Maka dia telah menghalalkan perempuan tersebut. Kemudian daripada Abdullah bin Amr bin Rabi'ah, daripada bapaknya, daripada ayahnya, iaitu Amir bin Rabi'ah, daripada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, daripada bapaknya iaitu Amir bin Rabi'ah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ajaza nikah imra'atin ala na'lain, bahawasanya
Nabi SAW membolehkan seseorang menikahi seorang wanita dengan mahar kahwin dua selipar, maksudnya sepasang selipar. Jadi mahar kahwin dia sepasang selipar, dibolehkan, tidak menjadi masalah. Rasulullah mengharuskan. Dan bab mahar kahwin pernah dah kita cerita sebelum ni, beberapa minggu lepas kita cerita. Sebelum tu kita cerita bahawasanya tidak disyaratkan nilai yang terlalu tinggi. Bahkan asal kata benda tu ada nilai, maka dibolehkan kita buat mahar kahwin. Kemudian daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, zawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan imra'atan bi khatamin min hadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita dengan mahar kahwinnya cincin, sebetuk cincin daripada besi. Baik. Kita baca dulu sebab hadis ni lebih kurang je. Kita baca, lepas tu nanti kita buat kesimpulan. Daripada Ali bin Abi Talib, beliau berkata, la yakunul mahru aqalla min 10 darahim. Mahar itu tidak boleh kurang daripada 10 dirham. Cuma hadis ini adalah hadis mauquf, maksudnya perkataan Sayyidina Ali, dan hadis ini sanad dia dibincang oleh ulama. Maksudnya ada sebahagian besar di kalangan ulama hadis menilai hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jadi Sayyidina Ali kata mahar tu jangan kurang daripada 10 dirham lah. 10 dirham kalau kita nak kira dengan duit berapa? Sebelum baru ni kita pernah cerita dah, 1 dirham dia menyamai 2.97 gram. Kita tak 3 gram lah, mudah sikit. 1 dirham 3 gram. Jadi kalau 10 dirham 30 gram. 30 gram. Ada perak berapa? Kalau perak RM3.5 segerang, kali lah 30 gram. Lebih kurang dalam 100 ya, gitu je lah. Lebih kurang dalam 100 ya. Baik. Jadi yang kurang daripada 100 ya mahar kahwin. Tapi hadis ini adalah perkataan Sayyidina Ali, dan hadis ini adalah hadis dhaif. Kemudian daripada Uqbah bin Amir, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairus sadaqi aisaruh, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada beberapa hadis yang kita baca berkenaan dengan mahar kahwin, yang pertama adalah orang yang nikah dengan seorang perempuan wajib dia kena beri mahar kahwin. Itu yang pertama. Yang keduanya, mahar kahwin tidak disyaratkan sebut dalam majlis akad. Kalau mahar kahwin ditetapkan, maka wajib lelaki kena bayar qada yang ditetapkan. Kalau mahar kahwin tidak ditetapkan dalam majlis akad, maka wajib lelaki kena bayar mahar kahwin sesuai dengan taraf perempuan tersebut. Itu dipanggil mahar mithil. Baik. Mahar kahwin yang penting adalah benda yang ada nilai. Walaupun murah, walaupun sebetuk cincin daripada besi, walaupun hanya sekadar tepung, walaupun hanya sekadar tamar. Banyak mana tak ada masalah pun. Banyak mana pun tak ada masalah. Satu bilion nak beri mahar kahwin ke orang puang, tak ada masalah. 1 juta nak beri mahar kahwin kepada orang puang, tak ada masalah. Dibolehkan. Cuma hak yang paling comel adalah mempermudahkan mahar kahwin bagi perempuan, sebagaimana hadis hak yang last sekali hak yang kita baca, khairus sadaqi aisaruh. Kemudian daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Amrata bintal Jawni ta'awwadat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina udkhilat alaihi, ta'ni lamma tazawwajaha, faqal laqad udhti bima'adh fatallaqaha wa amara Usamata famatta'aha bi 3 athwab. Maksudnya adalah bahwasanya Amrah bint Al-Jawn telah berlindung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia dibawa masuk kepada Rasulullah, yakni ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Selepas daripada Rasul berkahwin dengan Amrah bintul Jawn, apabila dijumpa dengan Rasulullah, dia kata lagu mana? A'udzu billahi mink. Tu, dia kata lagu itulah.
aku berlindung kepada Allah daripada mung. Baik, jadi dia berlindung kepada Allah daripada Nabi. Maka Rasulullah kabur lagu mana? Mung telah berlindung dengan hak yang betul lah. Betul lah memang berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikannya kerana dia berlindung kepada Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Usamah supaya beri mut'ah. Mut'ah ni adalah sagu hatilah kalau kita bagi suatu benda kepada dia sebanyak 3 helai baju, 3 helai kain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Cuma pada pesanan dia ada perawi yang bermasalah. Sebab itulah ramai di kalangan ulama hadis menilai hadis yang kita baca sini adalah hadis yang terlalu dhaif. Bukan hanya dhaif, bukan hadis yang terlalu dhaif. Kemudian hadis berikutnya masuk bab baru iaitu bab walimatul urs. Katanya daripada Anas bin Malik, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athara sufrah faqal ma hadha qal ya Rasulullah inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab qal barakallahu lak awlim walau bishah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bekas kuning pada diri Abdurrahman bin Auf. Maksud dia bekas kuning pada diri Abdurrahman bin Auf. Jadi apabila Rasulullah bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok ada wangian pada Abdurrahman bin Auf dan wangian tu ada warna. Wangian yang ada warna. Jadi Rasul kata nampak pelik. Wangian nampak warna kuning wangian. Ni cara wangian dululah. Bau bawang dulu. Maka Rasul nampak pelik. Rasul tanya kepada siapa? Kepada Abdurrahman bin Auf. Dah warna gini pelik Sebab di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang orang lelaki memakai pakaian yang diceluk dengan za'faran. Yang diceluk dengan penceluk warna kuning yang diperbuat daripada bahan tertentu. Baik. Tiba-tiba pada diri Abdurrahman bin Auf ada warna kuning, tapi warna kuning saat itu kesang daripada bau bawang. Maka Rasul tanya dia, "Ma hadha?" Benda ni. Maka kata Abdurrahman bin Auf, "Rasulullah, aku nikah dengan seorang perempuan daripada Puak Ansar. Mahar kahwin dia," kata dia, "aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar kahwin seberat nawah emas." Nawah emas ni dia sama berat dengan 5 dirham. 5 dirham lebih kurang dalam 15 gram. Jadi lebih kurang dalam 15 gram emas. Kira sedikit 15 gram emas berapa? Ni berapa emas gram? Aku tak tahu, kena tanya tak kemah. Berapa emas gram? Kata kalau emas, bunyi kata emas murah ni. Tu kena tanyalah. Kita tok je saja, kita tok 300 ya. 300 ya segereng. 300 ya segereng. Kali kepada 15. Gitulah. Hak yang mahar kahwin, hak yang diberi kepada perempuan tersebut. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, semoga Allah Taala memberkatimu. Rasul kata barakallahu lak. Maka ulama mengambil daripada hadis ini sunat kita berdoa kepada pengantin. Jadi kawan kita baru nikah, jangan kita Allah nikah pula, jangan. Tua dah nikah pula, jangan. Doa lah. Nikah siapa nikah tu? Rakyat kira siapa ikut dia, jodoh dia. Doa. Hak tu sunnah. Tapi kita hak masalah kita suka buat punuh. Kita tak suka buat sunnah. Peseng. Jadi segar kalau buat kena kau orang, buat nganyi kau orang, jadi segar lalu. Hak sunnahnya adalah kita doa. Barakallahu lak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepadamu. Kemudian lepas daripada Rasul doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada dia, wa aulim
aulim walau bisyah. Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Rasul suruh dia buat walimah walaupun dengan seekor kambing. Ulama ambil daripada hadis ni, sebab hadis ni Rasul kata aulim, buatlah walimah, itu perintah daripada Rasulullah. Jadi apabila perintah daripada Rasulullah, maka ulama bincang, perintah di sini adakah perintah wajib ataupun perintah sunat? Ulama bincang ni dalam bab ni. Baik. Majoriti ulama, termasuklah pandangan mazhab Hanafi, pandangan ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Imam Syafi'i, ulama mazhab Hambali, begitu juga ulama mazhab yang lain, ulama mazhab Maliki, mengatakan bahawasanya walimatul urs ataupun membuat jamuang, walimatul urs, membuat jamuang kerana perkahwinan, hukum dia adalah sunat, bukan wajib. Itu menurut pandangan majoriti ulama. Jadi majoriti ulama mengatakan buat walimah, buat jamuang perkahwinan, hukum dia sunat, bukan wajib. Jadi kalau nikah dak buat pun tak ada masalah. Nikah dak buat pun makan, tak ada masalah. Tapi kalau buat dapat pahala, kerana Rasul suruh buat. Kenapakah mereka mengatakan buat walimah, maka buat jamuang kerana perkahwinan hukum dia sunat, bukan wajib, sedangkan Rasulullah perintah? Kerana dia kata lagu mana? Dia kata di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fil mali haqqun siwa zakah. Tidak ada dalam harta kewajipan selain daripada zakat. Zakat je wajib, selain tak wajib. Jadi bermakna walimah ni juga ada wajib, sebab walimah melibatkan harta. Yang pertama. Yang keduanya, sebab jamuang ni kerana perkahwinan. Diri perkahwinan tak wajib. Nikah tak wajib. Pada asal nikah adalah sunat. Nikah tak wajib. Jadi kalau walimah sebab dia nikah tak wajib, maka benda yang cabang daripada nikah juga tidak wajib. Maka itu dalil bagi pandangan majoriti ulama. Namun ada segelintir ulama, dan pandangan ini adalah satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, dan satu pandangan dalam mazhab Maliki, satu pandangan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana pandangan ini, tapi pandangan segelintir ulama, satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, satu pandangan dalam mazhab Maliki, satu pandangan dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, yang mana mereka berpandangan bahawasanya membuat walimah hukum dia adalah wajib. Dalilnya Rasul suruh, asal suruh ni wajib, dia kata. Lepas tu yang pertama. Yang keduanya, kalau tengok perkahwinan yang dilakukan oleh Rasulullah, semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat jamuang. Baik. Jadi kesimpulan, bagi orang yang nikah kemudian dia buat jamuang perkahwinan, apakah hukum? Majoriti ulama mengatakan sunat. Kalau buat dapat pahala, tapi dengan syarat-syarat dia lah. Kalau dah buat tidaklah berdosa. Namun ada segelintir ulama yang mengatakan wajib. Baik, selagi yang hamba nak bincang, yang mungkin ada orang kita tak tahu lagi, ataupun mungkin ramai tak tahu, tuntutan melakukan walimatul urs kepada siapa sebenarnya? Ini perlu kita kena bincang. Tuntutan melakukan walimatul urs adalah kepada lelaki. Rasul kata kepada siapa ni? Aulim walau bisyah. Hendaklah engkau. Siapa engkau ni? Kembali kepada Abdul Rahman bin Auf. Hendaklah mung buat walimatul urs, walaupun hanya dengan seekor kambing. Tuntutan melakukan walimatul urs adalah kepada pihak lelaki, bukan kepada pihak perempuan. Baik. Dan kalau orang perempuan nak buat juga, pihak perempuan nak buat juga, tak ada masalah, boleh. Sebab jamu bagi orang makan, salah benda, boleh, tak ada masalah. Cuma bab ni kita kena bincang. Sebab benda, orang perempuan kalau dia buat, pihak perempuan kalau dia buat, bukan daripada duit pihak lelaki, bukan daripada perintah pihak lelaki, bukan pihak lelaki yang mewakilkan, semata-mata dia, duit dia bukan daripada pihak lelaki, bukan, tak ada sangkut paut dengan pihak lelaki.
maka hukum dia adalah dibolehkan. Cuma dia ada bab lain. Cuma bab dia ketika dia jemput orang, adakah wajib orang kena hadir? Sini tempat kita nak bincang. Kalulah orang lelaki buat, nanti kita akan bincang lepas daripada ni apabila kita baca hadis. Cuma kita nak khabar secara ringkas dulu sebagai muqaddimah, nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Asal walimatul urs dituntut kepada lelaki. Baik. Apabila lelaki yang mendirikan walimatul urs, dia telah melakukan perkara yang dituntut. Apabila dijemput orang, maka orang yang dijemput wajib kena hadir kepada walimatul urs. Okey, itu jelas. Pihak perempuan yang melakukan walimatul urs bukan daripada harta lelaki, bukan orang lelaki suruh, tidak terlibat pun orang lelaki, semata-mata dia. Kita khabar tadi, hukum dia tidak menjadi masalah. Tetapi dia buat saat itu bukanlah suatu tuntutan yang khusus sebagaimana dituntut kepada lelaki. Apabila bukan suatu tuntutan yang khusus, maka dia tidak mengambil hukum walimatul urs daripada semua sudut. Termasuklah kewajipan hadir dalam jamuan tersebut. Boleh faham ke tak? Kita kata kewajipan hadir. Hadir, hak tu baik. Sebab pada asalnya apabila lelaki jemput kita kepada jamuan dia, secara khusus dia jemput, baik, wajib kita kena hadir. Kalau tak hadir, dosa. Rasul kata faqad asallaha wa rasulah. Kalau sesiapa hak yang dijemput kepada walimatul urs tiba-tiba dia tidak hadir tanpa sebarang keuzuran, maka dia telah melakukan maksiat, dosa. Wajib dia kena istighfar, wajib dia kena bertaubat. Baik. Tapi kalau bukanlah walimatul urs, dia tidak wajib hadir. Jadi kalau hadir tu comel. Kalau tak hadir, tidaklah berdosa. Ni ada hukum yang perlu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tinggal lagi bersoalan. Sebenarnya apakah hikmah dituntut melakukan walimatul urs? Apakah hikmah dituntut orang lelaki buat jamuan? Kalau ulama mazhab Maliki mengatakan hikmahnya adalah untuk memasyhurkan perkahwinan. Kerana dituntut kepada orang yang berkahwin supaya kena hebohkan perkahwinan dia. Dituntut untuk heboh. Jadi hikmah, ada tuntutan melakukan walimatul urs supaya dia dapat menghebohkan perkahwinan dia. Manakala ulama mazhab Imam Syafi'i menyebut hikmah melakukan walimatul urs adalah kerana mengharapkan baiknya isteri. Berarti boleh kerana mengharapkan baik, mengharapkan isteri itu jadi baik dengan berkat bagi makan kepada orang ramai. Bagi makan kepada orang ramai ada keberkatan. Sebab tetamu apabila dia makan, dia membawa rahmat. Dia pulang dengan membawa dosa kita. Maksudnya Allah Ta'ala bagi keampunan kepada orang yang buat makan. Jadi buat makan hikmahnya adalah kerana mengharapkan agar isteri saat itu jadi baik dengan berkat bagi makan kepada orang. Okey, itu hikmah yang disebut oleh sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kita baca saat itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Apabila salah seorang dari kalian diundang kepada walimatil urs, kepada jamuan perkahwinan, maka hendaklah dia mendatanginya. Hadis dikeluarkan muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, idza da'a ahadukum akhahu falyujib ursan kana aw nahwa. Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, maka hendaklah dia memenuhinya, baik itu walimah nikah ataupun seumpamanya. Baik. Jadi berpandukan kepada hadis yang kita baca saat ini, kata ulama,
apabila kita diundang kepada majlis walimatul urs, maka wajib kita kena hadir. Sebab Rasulullah kata falyatiha. Dan ada riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang tidak hadir kepada jemputan walimatul urs tanpa sebarang keuzuran, hak tu memang kena letaklah syarat tu, tanpa kesebarang keuzuran, maka dia telah melakukan maksiat. Maksudnya dia telah melakukan dosa. Wajib kena menghadirkan diri kepada walimatul urs. Okey, tu pandangan majoriti ulama. Cuma dalam bab apabila kita dijemput kepada walimatul urs, hukum dia adakah wajib kita hadir ataupun tidak, sebenarnya kalau kita nak tengok kepada pandangan ulama, ulama berbeza kepada 3 pandangan. Pandangan majoriti ulama termasuklah pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan mazhab Hambali dan sebahagian ulama dalam mazhab Hanafi berpandangan bahawasanya wajib dia kena hadir. Wajib dia kena hadir. Wajib hadir lain, wajib makan lain. Kena perhati molek. Wajib hadir lain, wajib makan lain. Cuma ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i kata wajib hadir pun dia ada syarat dia lah. Antara syaratnya adalah orang yang dijemput tu memang ditentukan. Ditentukan. Maksud dia khabar kita ataupun kumpulan yang tertentu. Nak minta Tok Imam jadi wakil semua ahli jemaah kita ni, jemput belaka pergi rumah hamba esok. Dia bukan pergi jemput seorang-seorang, dikhabar secara umum. Tapi orang yang khabar jemaah tu saat itu jemaah yang terbatas. Jemaah yang terbatas. Maksudnya kalau misalnya seluruh negeri Terengganu, tu tak terbatas. Baik. Jadi Tok Imam khabar ni orang jemput belaka, orang dia kata seluruh orang Terengganu pergi belaka. Tu tak wajib pergi. Kalau jemaah tu terbatas ataupun dijemput kita secara peribadi, sama ada dengan perkataan ataupun dengan surat ataupun dengan wakil, maka wajib kita kena hadir. Itu mengikut pandangan dia, pandangan majoriti ulama. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan bukan wajib, hukum dia sunat. Pandangan yang ketiga mengatakan hukum fardu kifayah. Tapi pandangan majoriti ulama mengatakan wajib. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pandangan majoriti ulama kata wajib? Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah, "Wa man taraka da'wah faqad 'asallaha wa rasulah." Sesiapa yang tinggal, dia tidak menerima, dia tidak menyahut jemputan kepada jamuan perkahwinan, maka sesungguhnya dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Baik, kita sebenarnya ada lagi perbincangan yang berkenaan dengan hadir. Adakah apabila kita hadir wajib kita kena makan ataupun tak wajib kita makan? Ini ada perbincangan di kalangan ulama secara ringkas. Saat ni kita cerita dah pandangan majoriti ulama, kalau tak ada sebarang keuzuran wajib kena hadir. Baik, apabila hadir, berarti molek ambil cerita dah tadi wajib hadir lain daripada wajib makan. Kita tak kata wajib makan kita kata benda wajib hadir. Kemudian apabila dia hadir, maka kita bahagikan kepada dua. Yang pertama, orang yang dijemput, yang hadir kepada majlis walimatul urs, dia berpuasa. Yang keduanya, dia tidak berpuasa. Hukum dia berbeza. Kalau sekiranya dia berpuasa, lepas tu kena tengok puasa dia puasa fardu ke puasa sunat. Kalau puasa itu ada puasa fardu, maka tidak boleh dia berbuka. Puasa fardu tidak boleh dia berbuka. Dia hadir dah, okey selesai, tak boleh dia berbuka. Dan kalau tidak boleh buka, tujuan dia hadir. Baik, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Apabila orang ajak mu kepada majlis walimatul urs, maka mu kena terima, mu kena pergi. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau dia puasa, dia doakan untuk tuan rumah. Doa, ya Allah bagilah keberkatan kepada dia. Doa depan dia molek lagi. Baru boleh bawa tangan banyak kat guru alik doa. Jadi doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berkatilah, ya Allah murahlah rezeki, ya Allah bagilah keberkatan kepada doa kepada tuan rumah. Tapi wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia berbuka, maksudnya dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ni kalau puasa fardu. Kalau puasa sunat,
kata ulama fiqh adalah boleh pilih di antara berbuka ataupun menerus puasa. Kerana pandangan majoriti ulama tidak wajib makan. Hukum makan adalah sunat. Makan bukan wajib. Hak yang wajib dia hadir. Hukum makan tak wajib, hukum makan sunat. Jadi kalau puasa sunat, boleh dipilih untuk meneruskan puasa ataupun untuk berbuka. Dan mana hak lebih afdal? Lebih afdal adalah kena tengok. Kalau sekiranya berbuka saat itu memasukkan kegembiraan kepada tuan rumah, maka kita afdal berbuka. Kalau berbuka saat itu tak ada masalah di antara berbuka dengan tak berbuka. Tuan rumah kata kalau tak buka pun tak apa, sebab lauk tak cukup, orang ramai. Lauk tak cukup, orang ramai. Kalau awak makan takut tak cukup pula. Jadi tak apalah, teruskan puasa. Doa je lah kepada tuan rumah. Ini sebagai contoh lah. Baik. Kalau dia tak puasa, maka macam yang kita kabalah, menurut pandangan majoriti ulama, sunat je makan, bukan wajib dia makan. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan wajib makan. Baik. Kalau tak ada masalah lah. Kalau atas pandangan yang kata wajib ni pun, kalau lauk tu tak sesuai dengan kita benda ada ulu orang, ia bahan gula naka. Contoh kita kata gula naka, benda hak yang Allah belaka dengan hak yang memang kita nak makan lah, memudaratkan kita, menyebabkan datang penyakit, sakit dan seumpamanya, maka jelaslah tak wajib. Tapi pandangan majoriti ulama mengatakan bahawasanya makan tidaklah wajib, hukum makan adalah sunat sahaja. Baik. InsyaAllah kita sambung semula pada minggu-minggu akan datang. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.